Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahman mustaqima. Sawab. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain. Dan syarat yang ke-10 daripada beberapa syarat qudwah, bahawa jangan imam itu mengikut akan yang lainnya. Maksud jangan imam ikut hak lain ni, kita nak turut satu orang tu, dia tu jangan makmum orang. Apa tu dah? Masalah kalau kita nak turut satu orang, kita nak buat tu imam kita ni, dia tu jangan jadi makmum orang. Itu makna bahawa jangan imam itu mengikut akan yang lain. Maksud mengikut yang lain itu dia jadi makmum orang lah. Misalnya kita perginya tu imam hak satu ada makmum. Kita mana turut makmum tak boleh. Sebab dia tu jadi makmum orang dan dia tak boleh jadi imam bagi orang. Dia jadi makmum dah, jadi imam pula tak boleh. Selama dia dok bergantung dengan imam hak dulu. Tapi kalaulah kita kata imam dulu wisalah dia tu lah ni jadi seorang diri dah lah. Maka tu boleh kita nak turut dia, kerana sekarang tu dia bukan nama lagi makmum. Boleh buat imam pula dia. Kerana yang mengikut tidak boleh diikut akan dia akan yang mengikut. Yang mengikut makmum ni kita tak boleh turut dia. Hak kita nak turut ni, dia jadi imam tak apa. Adapun dia sebagai seorang diri, maka boleh kita ikut. Akan satu, kalau dah syarat yang ke-10, maka tidak sah seorang mengikut ia akan seorang makmum selama ia di dalam mengikut akan yang lain. Adapun kalau dia tu sudah keluar daripada mengikut imam, maka boleh kita ikut dia supaya kita hurai sana lah. Imam yang mula-mula tu wisalah dah, pada makmum baru berdiri semaya kata, maka kita boleh ikut dia. Sebab dia bukan makmum lagi, dia jadi seorang diri dia, maka boleh kita turut jadi buat dia tu sebagai imam kita. Adapun jika sudah putus ikutnya akan imam itu, surah dah sana tu, dia putus dengan imam dulu dah. Seperti bahawa berdiri sekalian orang yang masbuk kemudian pada salat imamnya, maka mengikut setengah yang masbuk itu akan setengahnya, ataupun mengikut orang lain akan setengah orang masbuk. Dan secara pada semaya Jumaat tak boleh. Sah kita ikut marilah, sebab tu imam hak mula-mula tu dia sudah dah ada buat kita hak masbuk ya. Mari. Lain daripada semaya Jumaat atau kaumnya as-sah. Maka sah mengikut yang tersebut itu, tetapi serta makruh. Intaha mu'allih hamish wisyahul afrah. Mana tepi wisyah afrah tu dia juga lah, kalian dia juga. Itu kita lakas itu sikit. Ya, kita jadi musing. Jadi nak mutah baca tengok sekat mana boleh pergi dah. Terlebih pada ada saat ni pun.
Tadi apa ngorek jadi musing tengok dari sebuah mabuk huru. Jadi dia kena jadi musim palo. Musim palo. Ke sebelahnya kita reka-reka dah, kita atas tu memang kita baca semua lah, hak bawah tu kita ambil yang setengah-setengah saja. Dan syarat yang ke sebelahnya bahawa jangan ada imam itu kurang daripada makmum. Kurang sebab apa? Kurang dengan sebab perempuan. Tak sah. Dulu sebut lepas dah tu. Kalau orang jatuh nak turut tina tak boleh. Dulu pada sifat imam dulu siapa sempah lagi dah. Ataupun khunsa. Maka nak turut tak boleh juga. Dan telah terdulu sebutnya waktu lepas lagi dah. Dan syarat yang kedua belahnya daripada beberapa syarat bahawa jangan ada imam itu ummi ataupun lepas belakang dah. Dan makmumnya qari. Tak boleh. Seperti telah terdulu sebutnya. Habis. Dan sunat semaya muadah. Hak ni nampak suku dah. Habis dah syarat kedua tu rasa posuk dia ke sebelah. Ada dua belah tu. Hak ni termasuk dia kata semaya muadah. Apa maksud semaya muadah? Iaitu diulangi semaya fardu yang 5 waktu dengan diniat fardu serta berjemaah lagi di dalam waktu. Itu syarat yang berlaku tu. Dan sekali juga nak buat 2 kali muadah tak boleh. Dan sah semaya yang pertamanya hak mula-mula tu sah lagi berdiri, jangan duduk. Dan i'tikad makmum harus iadah. Jadi boleh kita nak semaya semula iadah harus. Dan jangan ada ia pada siddatul khaufi. Siddah tu barangkali nak seka lagi. Siddatil khauf. Model kena kata siddah gitu. Artinya kalau siddatul dan bahawa adalah semaya berjemaah itu dituntuti pada haknya. Dan jangan ada ia i'adahnya kerana keluar pada khilaf. Jadi kalau kita nak buat pada khilaf tak boleh. Waktu syarat-syarat disebut oleh musannif, maka tengok nota kaki mula-mula tu. 18 ni tu kita tengok situ sikit. Allahu Akbar. Kalau huda sunnah kita ambil sikit situ. Bermula syarat bagi semaya muadah itu beberapa syarat. Iaitu bahawa keadaan semaya itu di dalam waktu. Ingat. Jangan luar waktu. Dan tidak lebih daripada sekali. Artinya dibolehkan sekali. Luar tak boleh. Supuh atas. Hak ni hak musannif ni bukan hak itu tak. Hak ni hak dalam hamis dah. Pada hamis bisa aprah ni kita ambil sini. Dan diniatkan fardu. Jangan niat sunat. Dan keadaan muadah itu tunai. Tidak semaya yang diqadhakan dia. Hak qadha tak ada, nak tunai. Dan keadaan semaya yang pertama itu sahihah, mana sah semaya. Mula-mula. Dan jika tidak terkaya ia daripada qadha sekalipun. Arti tidak terkaya ni, ia tak lepas pada qadha, walaupun dia kena qadha sekalipun, tapi nak syarat semaya sah. Lagu mana semaya tak terkaya pada qadha, tak lepas pada qadha, yang ni mesti kena qadha juga. Seperti orang semaya, orang tayamum kerana sejuk. Maka dia semaya tu pertama tu kena qadha. Boleh i'adah tak? Boleh muadah tak apa. Tapi jemaah lah. Hak kedua lah. Dan bahawa ada ia berjemaah daripada awal semaya hingga akhirnya. Jadi jemaah ni nak awal sampai akhir, jangan ambil tengah-tengah. Jemaah muadah ni. Hak semaya pertama tak kira ikut dia. Sore kan. Tak kira. Pada Syekh Ramli. Dan tidak memadai jatuh setengah semaya juga dalam berjemaah. Maka jika dikeluarkan dirinya di dalam semaya daripada kuduah ataupun terdulu imamnya akan dia dengan setengah daripada rakaat,
Dan secara tidak sah ia semaya muaddah. Dan menghendaki yang demikian itu bahawasanya jika semaya ia serta dengan imamnya pada awal semaya dan terkama dia salihnya daripada salih imam, sekira-kira dibilangkan dia putus daripada tu, ada secara batal semaya. Tak salah tu. Dan jika melihat ia akan orang semaya berjemaah, dia tengok dia mau jemaah. Dan sok ia, adakah mereka itu di dalam rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua umpama. Boleh iadah tak? Tak boleh lah. Sebab kita sok. Dan secara tertegahlah ia seorang itu iadah akan semaya serta mereka itu. Tak boleh lah. Ya kita kena yakin kata, oh baru rakaat pertama ni baru boleh. Jadi kalau kita ambil di dua dah tak boleh lah. Banyak juga syarat semaya muaddah tu kena reti. Bukan kata mudah-mudah tak terpayah. Kata Syekh Ibn Hajar memadai pada semaya muaddah dengan mendapat serakaat serta ta'imi. Tak apa dah. Kita desa tak apa dah Ibn Hajar. Hak tak adil tu Syekh Ramli. Syekh Ramli kena widai dua-dua. Ibn Hajar kata kita des satu pun tak apa dah. Seperti semaya Jumaat juga. Supaya lebat jemaah lah kita syarat jemaah so lah. Bukan dua dah. Dan hasil pahala jemaah. Dan jika pada takbiratul ihram sekalipun hasil juga. Maka jika takbiratul ihram ia padahal ia asing daripada sah, tidak sah semaya. Mana tak masuk sah lagi lah. Asing pada sah. Dan disyarat pula bahawa jangan ada ia di dalam siddat. Supaya ngahak mata di atas tadi dah. Dan bahawa adalah semaya tutup pada haknya. Bersalah umpama orang telanjir, maka tidak sah ia semaya muaddah. Sebab apa? Sebab tak tutup jemaah. Dan bahawa tidak ada semaya muaddah itu kerana keluar pada khilaf. Sepuh mata atas tadi dah. Maka jika ada i'adahnya itu kerana yang tersebut, sah semayanya, sah, tetapi bukan semayanya itu i'adah syar'iyah. Dia tak panggil semaya muaddah. Maya itu sah, tapi bukan muaddah. Yang dikehendaki di sini. Seperti menyapu orang yang mazhabnya Syafi'i akan setengah pada kepala. Dan semaya ia ataupun semaya ia di dalam hammam. Ataupun semaya ia kamar dia pada mengalir darah daripada badan. Maka semaya itu batal pada Imam Malik pada yang pertama. Dan pada Imam Ahmad pada yang kedua. Yang kedua hak mana ni? Al-Hammam dah. Dan pada Imam Hanafi pada yang ketiga hak mengalir darah. Maka sunat ia i'adah semayanya pada kelakuan yang tiga itu. Sunat i'adah berlaku. Kemudian daripada ia mengambil wuduk atau mazhab imam yang mukhalif itu. Kerana keluar daripada khilaf. Dan jika ia semaya seorang diri sekalipun, maka semaya muaddah ini tidak dinamakan semaya muaddah dengan makna dikehendaki di sini dak. Bukan dikehendaki di sini masalah hak pertama sah dah. Lepas tu kita buat semula sunat. Dan disyaratkan pula bahawa semaya. Situ lagi dah. Bawah dah sana lagi. Dan disyaratkan pula bahawa semaya muaddah itu berdiri bagi yang kuasa berdiri. Artinya kalau kita nak duduk tak boleh. Padahal kira mari semaya jatuh sunat je. Tapi kena berdiri. Maka tidak sah semaya muaddah padahal ia duduk. Jika kuasa berdiri. Tak boleh. Dan bahawa ia berniat akan imam pada semaya muaddah seperti semaya Jumaat. Artinya syarat kena niat. Pun Jumaat
Kalau kita tak niat, tak boleh. Niat ke apa? Niat mengikut imam ataupun niat jadi imam dah. Situ. Penjemaah dah. Tu kita lakar sikit. Kadang-kadang sikit tu. Banyak tu hukum muadah tu. Berjelaskan sekali dengan hadis yang kita sebut tu panjang juga lah. Serta pendapat ulama secara tafsir no. Hadis. Faslun fi kasri salati wa jam'iha. La ilaha illallah. Kita sikit lagi. Ini suatu fasal pada menyatakan hukum semaya kosa dan jamu. Maka harus bagi orang yang semaya, orang yang musafir, yang panjang, yang jauh safarnya, lagi mubah, yakni harus safarnya ia seorang itu kosa semaya yang 4 rakaat. Maka tidak harus ia kosa maghrib dan subuh. Itu jelas. Kita tengok nota kaki sikit ke satu. Yang dimaksudkan dengan kosa semaya itu ialah meringkahkan bilangan rakaat semaya yang bahasa 4 rakaat. Daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat. Itu rekah dia panggil. Jadi rengilah untuk kita semaya ni. Maka menunai oleh musalli akan zuhur dan asar dan isya 2 rakaat ganti daripada 4 rakaat. Tak payah kita buat 4 lah pasal kita kosa. Dia panggil ruksah ni. Kemudahan bagi orang yang musafir boleh kosa. Dalil disyaratkan kosa. Kita ambil satu. Harus kosa ke semaya dalam safar kerana firman Allah Ta'ala. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Surah An-Nisa 101. Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa mengkosakan, memendekkan semaya. Itu jelas. Kalau kita musafir, boleh kita kosa semaya. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Itu sebagai dalil yang jelas yang mengatakan boleh kita kosa. Lepas tu hadis satu dan ijmu' satu. Kita ambil hadis salah. Diriwayatkan daripada Ya'la bin Umayyah berkata ya. Qultu li Umar bin Al-Khattab ila akhirih, yang maksudnya berkata aku bagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya firman Allah Ta'ala yang bermaksud, maka kamu tidaklah berdosa mengkosakan, memendekkan semaya. Ayat asal ni lah. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya aman manusia. Maka berkata ia telah heran aku daripada heran engkau daripadanya. Kita dapat kita. Aku bahasa heran juga, benda mudah heran dia kata. Maka tanya aku akan Rasulullah. Maka beliau bersabda, itu adalah sedekah yang Allah Ta'ala sedekah dengan dia ke atas kamu. Dan terimalah kamu kesedekahnya. Soalan katanya, kita kosa semaya ni menepati sepengah Tuhan sedekah wiperi kita dah. Pasal pak boleh kita buat 2. Ini dia panggil dah. Wi suku-suku panggil. Dan ijma' para umat di atas harus kosa pada semaya dalam safar, sama ada pada daratan ataupun pada laut ataupun pada udara. Kapal terbang ke apa boleh kita kosa. Aku satu turun bawah sikit. Yakni harus safarnya ia kosa ke atas. Maka turun bawah.
dengan bahawa tidak ada tujuan daripada safar itu sampai kepada yang mana maksiat. Mana maksiat ni, ya kalau tujuan kita musafir buat maksiat, tak boleh. Nak kosa tak boleh. Maka jika adalah seperti demikian itu, maknanya kita ni musafir tujuan nak buat maksiat, nescaya tidak terbilangkan dengan safarnya. Dia tak panggil musafir pasal maksiat. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Nah, jadi bila maksiat itu tidak diberikan rukhsah. Seperti mereka yang musafir kerana bernego, arok. Itu tak boleh nak kosa. Ataupun supaya menyambung di jalan. Nak buat jahat lah tak. Ataupun supaya menghadirkan majlis permainan yang diharaikan oleh syarak. Musafir lagi tengok konsert tak harai, tak boleh. Nak kosa tak boleh tu, tak boleh tu. Maka tidak harus pada musafir tersebut itu kosa solat dan jamuk. Jamuk pun tak boleh kak. Kerana bahawasa kosar itu ialah kemudahan dan keharusan. Rukhsah terpanggil. Dan kemudahan itu disyaratkan dia kerana menolongkan atas sampai pada maksud. Itu kaedah asal dia. Dia katanya harus ia kosa, maka tak harus ia kosa maghrib dengan dan subuh. Ke satu sikit, kita ambil tu ke bawah tu. Yakni tidak dikosakan maghrib dan subuh dengan ijma' ulama. Jadi kalau maghrib tu kita nak buat setengah tak boleh. Ataupun kita nak buat dua tak boleh ke? Subuh ni kita pakai buat satu rakaat tak boleh. Ijma' ulama tak ada khilaf. Kerana bahawa kerana kita tu jatuhkah. Fikir ya. Kerana bahawasanya subuh itu dikala dikosakan dia, nescaya tiada ada ia yang ganak. Tak cukup ni diwitir. Jadi maka keluar daripada maudhu' solah. Semaya ni paling kurang dia dua. Malaikat semaya witir sunat. Dan maghrib itu pula tidak mungkin dikosakan dia kepada dua rakaat, kerana bahawasanya tidak ada ia malaikat witir. Dan tidak kepada satu rakaat. Wasa pun tak boleh. Kerana keluarnya dengan demikian daripada baki semaya-semaya. Tak sepuluh semaya lain. Kesimpulannya masalah maghrib dengan subuh ni kita nak qasar tak boleh. Dia subuh ni nak qasar tak boleh, nak jamak tak boleh. Ya dia. Maghrib ni jamak tak apa. Kita kesapalah tajuk jamak lagi dah. Nak pembahasan jamak suku. Dan tidak dikosakan. Syarah lagi dah. Dan tidak dikosakan semaya mangzurah bagi mereka yang semaya 4 rakaat. Kalau kita nazar nak buat 4, tak boleh kosah semaya dah. Nak buat 4. Nak bila laba kosah tak boleh. Maka tidak dikosakan dia akan mangzurah di dalam safar kepada 2 rakaat. Kita musafir buat 2 laba, tak boleh. Dan tidak dikosakan semaya solat sunat seperti 4 rakaat sebelum zuhur. Tak ada tu. Kalau kita nak buat 2 lagi, tapi nak kosar tak ada. Ataupun sebelum asar. Maka tidak dikosakan kepada 2 rakaat kerana tiada. Kerana kita tu fikir. Bukan kera tak tu. Bubuh nung zeka kerana. Itu je baca daurah tu nak fikir tempat-tempat yang jatuh sikit sebanyak. Kerana tidak wariknya demikian itu. Dan tidak dikosakan solat yang luput ketika hadar apabila diqadakan dia dalam musafir. Ini peherak. Kita duduk rumah, kita tinggal zuhur. Lepas tu kita musafir lagi, kita nak qada zuhur tengah jalan buat 2. Tak boleh. Apa dah? Kita luput semaya masa duduk rumah. Musafir tu pergi jauh sampai 2 marhalah kat 100 kilo, kita pergi qada zuhur, kita buat 2 rakaat. Tak boleh. Kalau boleh pakai musafir buat qada belaka. Kerana bahawasanya sabit ia pada zimmahnya tamam. Sebab masa kita duduk rumah tu tamam tu kena buat 4, bukan qasar dah. Demikian juga tidak dikosakan pada safar itu solat yang luput yang disokkan pada bahawasanya luput ketika safarkah ataupun ketika hati. Kita dah ingat semaya kita tu ada satu waktu yang kita tak semaya.
Tapi kita mari sok dah hatinya, kita tinggal hak dulu hak waktu tu masa kita musafir ke masa kita duduk rumah. Hukumnya tak boleh kita qasar masa kita nak qada. Ada tak dah? Dah, tak ada. Kerana ihtiyati. Beringat, dah beringat kerana asalnya itmam. Maksudnya tamam lah. Ada pun solat yang luput ketika safar. Jadi kita terluput tu luput masa safar ke? Maka pendapat azharnya harus dikosarkan dia di dalam safar. Boleh. Tapi rumah tak ada lah. Rumah kena tamam lah. Masa kita luput dalam safar. Kita musafir 20 hari ya. Lepas luput semaya sehari. Maka boleh kita qada. Kalau kita duduk musafir lagi tu, kita qasar boleh. Bila sampai rumah, tak boleh kita nak qasar. Hak qada saat ni. Safar yang lain daripada safar solat yang luput itu. Karena bahasanya ialah takfih yang bergantung dengan uzur. Kita naik ke atas. Dhabit perjalanan yang panjang. Perjalanan jauh ni jauh setara mana? Berapa kilo? Kira masa dulu ni dalam kitab lagu tu belakang. Tengok. Dan safar yang panjang itu 2 hari perjalanan ataupun 2 malam ataupun sehari semalam perjalanan uta yang ditanggungkan dia. Reti uta yang ditanggung. Bukan kita pikul uta yang muat barang. Tu uta ditanggung. Kira kata uta ni kalau kita isi barang penuh tah belakang apa semua tu, kalau dia musafir pergi sehari semalam, maka tu. Waktu masa dulu itu kita kira hari ni bawah tu sikit. Demikian ini ialah 2 marhalah dia panggil. Dan ditakdirkan masafah qasar ini lebih kurang 80 ataupun 81 kilometeran takriban. Lebih kurang. Ada ulama mengatakan lebihlah 80 ni. Ada atas khilaf pendapat ulama muasarah ini. Seperti kata Dr. Mustafa Bura dan Dr. Muhammad Zuhaili dalam kitab Mu'tamadnya. Kita biasa sebutlah kitab kalau nak tengok berkenaan dengan Al-Maqadir, Al-Auzan, Al-Islamiyah. Fathul Habir. Kitab tu sebuah tu. Dia royak cara dia muqaranah dengan dulu dengan masa Islam. Kalau mah 20 dirham 200 berapa? Satu ugiah berapa lah ni? Dia kira habis atas 4 mazhab. Atas 4 mazhab. Tu comel kita tu. Kita alih je dalam 100 muka lebih-lebih. Tapi ya cara satu sajalah. Kalau kita musafir tu jauh cara mana, dia kira habis cupak tu apa kilo mazhab Syafi'i kali ke kilo mazhab Hanafi tu banyak mana. Fathul Habir bil Auzan Al-Islamiyah Al-Maqadir wal Auzan apa kita nama kita. Boleh kan nak punya nak tengok boleh. Mudahlah mudah kita nak tobik nak apa mudah. Tak ada kena pergi buka kitab-kitab lain sini. Bermula awal safarnya. Ini dobik kita nak sampai mula-mula tubik lah. Jadi alasannya 2 marhalah ni kata kita kira ni 80 kilo lah. Ataupun 81 atas pendapat hak kita sebut di sini. Bermula awal safarnya, safar yang boleh kita qasar ni. Jika ada negeri itu berkota, erti berkota. Negeri biasanya ada kota pagar keliling sebuah zaman dulu lah. Itu berkota. Ada kampung negeri panggil. Keluar ia daripada kotanya. Sebut apa kota tu? Jikalau berbilai-bilai sekalipun. Tak. Tubik pada kota tu. Tubik dalam pagar kota, tak apa, kira situ. Dalam kota tak boleh lagi. Dan dihubungkan dengan kota itu batas-batas yang dikelilingkan dia oleh ahli rusung. Hari ni kita nak kira batas kota tak ada dah. Kalau kira hari ni tubik kawasan Korea. Kalau kita duduk sini tepuh. Tubik kawasan kampung kita pas kota air tu kampung lain dah dia panggil. Bila situ. Bila situ.
Jika ada pariknya, maka hendak dilalu parik. Kalau dah parik, masa dulu aja parik. Ni parik kat ni. Dan jika tiada berkota, maka hendak melampaui segala tempat yang didiami orang padanya. Kalau tempat tak ada kota tu, kira katanya lepas pada orang duduk ramai-ramai, maka situ sebab kita nak bila situ. Kesudahan safar. Dan putuhlah safarnya, mana habis musafir, tak kala sampai ia kepada permulaan safarnya. Bila kita klik sampai tempat mula tadi, habislah. Kita tubik di pagar kota, klik sampai situ, habis. Jauh dah. Seperti kota ataupun lain. Kemudian jika adalah permulaan safarnya yang tersebut itu tempat kediaman. Tempat dia duduklah tubik di rumah dia. Putuhlah safarnya sama ada niat iqamah, yakni niat berhenti padanya ataupun tidak niat. Putuh dah pasal apa-apa tu akan putuh. Dan sama ada baginya hajat padanya ataupun tidak. Ada hajat lagi kata ada hajat lagi kah? Bila siapa tempat yang dia tubik kediaman dia tu, siapa lah klik lah habis. Dia nak kosa lagi tak boleh lah. Dan jika bukan tempat kediamannya, bukan tempat kediaman rumah dia lah, sama ada kembali ia kepadanya daripada safarnya, seperti mukim ia padanya dulunya. Padahal bukan tempat kediaman. Ia mukim duduk situ, tapi bukan rumah dia situ. Padahal bukan tempat kediamannya. Kemudian dimulai musafir daripadanya. Kemudian kembali kepadanya daripada safarnya. Lepas tu tubik situ pula, klik sampai situ pula. Ataupun tidak kembali ia kepadanya, seperti musafir ia kepada suatu tempat yang lain. Dia bakal terus tubik gitu lalu. Daripada yang dimulai safar daripadanya. Maka putuhlah safarnya dengan sampai kepada kota dan umpamu. Jadi, kita sampai tempat kembali hak asal juga lah. Jika meniak ia dulu pada sampainya hendak berhenti semata-mata. Ataupun 4 hari serta malam. Lain daripada 2 hari masuk dan hari keluar. Hak tu tak kira lah. Jadi kalau capur mari, ni lah hari. Akal satu tu kita tak lihat bawah tu, tidak berkota. Dan di hari ini tidak adanya kota-kota bagi negeri-negeri seperti di masa dulu. Maka dikembalikan kepada jajahan daerah. Tengok kawasan apa yang panggil daerah kita duduklah, ada tambun kita, ada qaryah kita, bagi tempat itu. Ataupun dikembali kepada uruh pada bagian diiktibarkan keluar pada negeri. Agak kata ni tu baik pada kapung lah ni, sudah dah. Boleh lah. Maka jika tidak meniak ia dulu daripada sampainya, putuhlah safarnya dengan berhenti dan meninggalkan perjalanan. Jika ada baginya hajat dan diketahuikan bahawa sahajatnya tidak selesai pada 4 hari. Jadi putus dah lah. Kalau tak niat. Jika tak niat dulu pada sampar tu. Maka jika tidak baginya hajat sekali-kali, hajatnya dia nak buat lah, putuslah safarnya dengan berhenti padanya 4 hari. Habislah. Lain pada hari masuk, dari keluar. Ataupun baginya hajat. Hajat tu tak habis lagi lah. Dan diketahuikan selesai pada 4 hari. Hajat tu agak 4 hari tu habislah. Jadi tidak putus safarnya. Bahkan harus baginya kosa serta dengan berhentinya pada negeri itu. Kerana berhenti itu safar. Abah hajat dah lagi. Bila tidak diharap dapat hajatnya pada tiap-tiap waktu. Maka jika diharap dapat hajat, selesai kerja dia lah. Pada tiap waktu, harus dia kosa hingga 18 hari. Hajat tu akan sudah setiap waktu, maka boleh dia kosa sampai ke 18 hari. Tepat dia beradu dah. Tepat dia beradu.
Masalah kalau kita pergi sampai bakar, kerja kita tak selesai lagi, maka boleh dikosakan sampai ke 18 hari. Atau jika diharap dapat hajat pada tiap-tiap waktu. Kita harap tu tiap-tiap waktu, boleh hajat kita ni, boleh hajat kita ni. Wak tak boleh. Esok boleh pula ni. Wak tak boleh. Maka dibenarkan kita kosa sampai 18 hari. Pak je kita duduk. Adapun kalau kita kata kita tak harap nak dapat hajat kita, nampak tak ada jalan dah ni. Sekat 4 hari lah. Sekat 4 hari lah. Habis angin-angin dah kita ni, nampak tak jalan hajat kita, nampak tak berjaya ni. Maka dibenarkan kosa tepat yang kita beradu tu 4 hari lah. 4 hari tu tidak kira hari masuk, tidak kira hari tubik. Kalau capur hari, ni hari lah. Dah, kira ni hari. Jadi masalahnya, kesimpulan masalah kita musafir kalau pergi beradu satu tempat berhenti. Kalau kita niat bermukim situ, putus dah. Kita niat bermukim, supaya dia mau mari pondok. Mari pondok pak sapak tu, biasa mari pondok tu niat bermukim, duduk sebulan 2. Tak boleh lah. Tak boleh kita nak kosa dah lah. Hak mari duduk ngaji pondok dah. Dia panggil bermukim tidak mustautin. Ada bab jemaah. Kalau kita mari duduk pondok pak kita tu, supaya kita mari daurah ni, kita bukan nak bermukim. Nampak? Mari bukan nak bermukim, kerana kita mari tu ada hajat. Hajat nak khatam kitab nak kelik lah kita ni. Maka kalau kita katanya kita mari tu, hajat kita tu, bubuh katanya tak ada habis dalam masa 4 hari, maka dibolehkan dia kosa 4 hari. Adapun kalau dia duk harap katanya sok habis, apa khabar tak habis, lusa habis, apa khabar tak habis, boleh dia kosa sampai 18 hari. Baik tu dah. Tu masalah ke berada di tempat dah. Jika dia hajat juga tu dia hajat. Kalau tak harap 4 hari lah. Kalau harap hajat tu dapat, boleh sampai 18 hari. Dan putuslah safarnya pula dengan niat kembali kepada tempatnya semata-mata. Niat nak kembali ataupun kepada lain pada tempatnya, tidakkan hajat. Putus safar juga, maka tidak harus ia kosa pada demikian tempat itu. Tak boleh kosa lah. Maka jika musafir kemudian daripadanya, lepas tu dia musafir pula, bukan nak kelik jauh tu, baru pula akhir lain pula. Gini ke, kita nak kata sepak gerbi, kalau kerja tak habis lagi, boleh duduk sampai 4 hari. Kalau harap kata akan sudah, sampai 18 hari. Kalau kita pak sampai gerbi, mungkin nak klik lalu orang lain, tak ada lah. Sebab apa? Ni, putus safar pula dengan niat kembali kepada tempat. Niat nak klik semata-mata, kau jago nak klik mata dah. Patu pak dia tubik di gerbi nak sampai ke tanah itu, tengah-tengah tu dia panggil safar yang baru. Boleh kau sah tengah tu. Dia remtun semula pula panggil. Hak tadi tu remtun rumah pergi sapa klik safar yang satu. Dia tak niat gapo kah? Tapi kalau pak pergi sapa sining, niat putus, start klik semula pula, dia panggil musafir yang lain pula, yang baru dia panggil. Boleh tak? Boleh, muka jauh nak kosa tak ada apa. Boleh. Jika panjang harus ia kosa, dan jika tidak mana pendek lah, maka tak harus kosa. Situ dah. Maka jika kembali kepada lain pada tempatnya kerana hajat, ia kembali itu bukan tempat rumah asal, tak pergi tempat lain pula. Tidak putus safarnya dengan demikian itu, yang langsung pergi lain pula itu kata. Maka tak putus safar. Dan seperti niat kembali itu taruh padanya, taruh duk ia seorang padanya, pada apa? Jadi pada niat kembali. Nak klik ke tak klik ada niat tadi tu. Sama juga bang. Seperti yang tersebut dalam kitab Majmu'. Habis kat dia. Kita sama insya-Allah, uti awal sikit. Esok kita segar molek insya-Allah. Syarat-syarat bagi kosa semaya. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa qulubana wa
waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Biasa aku lapar insya-Allah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dah.